Jazakallah diucapkan. InsyaAllah kita pergi kepada pergulungan. Dalam keadaan yang sangat ringkas, saya minta barisan Ustaz untuk bagi macam mana kita nak buat, what to do. Ya, bila kita dah sembang berkenaan masalah-masalah ini, now umat, pemuda, keluarga, apa nak buat? InsyaAllah seorang saya bagi 2 minit, kita buat pergulungan, insyaAllah. Ya? Kita mulakan dengan Ustaz Fawaz dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, ibu-ibu ayah dirahmati Allah SWT sekalian. Lebih sikit boleh kono. Kena tanya Allah. Demam ke bawah. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian yang berada pada dalam masjid pada malam ini dah mendengar kupasan panjang lebar daripada Al-Fadhil Ustaz Syafiq sampai ke tahap apa kilauan kubur. Kilauan kubur apa semua sekalian dengan budaya hiburan yang melampau. Kemudian ayah-ayah ibu sekalian juga mendengar Al-Fadhil Ustaz Yaakob berbicara secara fakta tentang masalah Piala Dunia. Soalan yang kita patut tanya pada malam ni sekalian, ada tangan yang kontrol ke semua perkara ni? Adakah manusia yang sedang mengawal semua tindak geri, tindak tanduk manusia atas muka bumi hari ini? Sehingga kalau kita tengok dari sudut angka tersebut, jatuh pada nisfu Sya'ban, jatuh pada 17 Ramadan, nuzul Quran. Yang mana kalau kita tengok bala yang ataupun perkara-perkara yang disusun seolah-olah nak merosakkan umat Islam itu sendiri. Adakah tangan yang menyusun perkara ini? Dan untuk menjawab persoalan ini, inilah yang disebut sebagai konspirasi Dajjal. Ada beberapa makhluk Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi ini, memang mereka itu bertugas untuk merosakkan semua umat Islam. Maknanya kita hidup hari ini, kita dikawal oleh manusia-manusia seumpama ni lah, yang disebut sebagai Dajjal kecil. Yang mana Dajjal-Dajjal kecil inilah sedang menunggu kedatangan Dajjal yang paling besar sekali, yang disebut sebagai Al-Masihud Dajjal. Allahu Akbar. Ya bunda rahmati Allah SWT sekalian. Antara contoh mudah kita boleh bagi sebelum kita ambil sedikit kesimpulan. Berdasarkan hadis yang saya baca sebentar tadi, Allah jadikan hati musuh Islam tidak takut dengan orang Islam. Ayah boleh tengok hari ni, contoh TV. Berapa banyak filem atas muka bumi hari ni, bila disebut tentang puak yang baik dengan puak yang jahat. Contohlah kalau Amerika, contohnya buat filem. Siapa orang jahat? Daripada filem tu 1970 hatta sampai hari ni, bila tengok orang jahat yang rampas kapal terbang, yang bunuh orang, yang colek dan sebagainya, semua dia orang gambarkan orang Arab. Kerana apa Ustaz? Bagi orang putih, orang Arab tu kira Islam. Sampai kita hari ni pun simpan dalam kepala, sebut kalau buat pengganas ke apa ke, orang Islam. Nah, cerdiknya ni geng-geng Dajjal kecil ni nak merosakkan fikiran, fikrah ataupun kepahaman orang Islam pada hari ini. Nabi sebut Allah campak penyakit ke dalam hati orang Islam. Masyarakat Islam tumpu kepada harta, cinta hubbud dunia, nak kepada dunia. Hari ini kita boleh tengok sekalian, mana-mana peringkat sekalipun masyarakat Islam mendidik anak mereka dan dididik anak-anak mereka tersebut dengan apa? Besar, kerja besar. Ngaji pandai, nanti kerja besar, ada rumah besar, ada kereta besar, nanti lagi apa lagi? Bini besar. Bini tak mau besar saya. Okey. Maknanya dalam keadaan masyarakat Islam dididik ataupun mendidik anak mereka, gambarannya setakat tu tak pernah mendidik supaya apa? Ambil cara tentang orang lain. Tak pernah mendidik anak supaya apa? Nanti masuk kubur Allah akan tanya balik amalan kamu. Semua bercakap sekerat dekat dunia. Siapa yang didik manusia supaya berfikir seumpama ni Ustaz? Inilah tangan-tangan tersembunyi ni Ustaz. Sebab itu kita tengok hari ni atas muka bumi, boleh sebut negara mana yang mengajar pendidikan mereka sampai kepada anak tu faham tajuk mati, faham tajuk kiamat, faham tajuk akhirat. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai ke universiti, semua bercara sampai takat nak kerja besar, hidup mewah, rumah besar. Siapa yang susun ni Ustaz? Ni yang kata tangan-tangan tersembunyi ni. Inilah yang disebut sebagai konspirasi Dajjal. Dan mereka telah lama memainkan peranan Islam, merosakkan umat Islam hari ini. Dan Allah campak pula dalam hati orang Islam, wa karahiyatul maut, benci kepada risiko, tak nak kena risiko. Antara contoh mudah mereka ajar kepada kita, mereka biarkan kita sibuk dengan hal-hal dunia, tak peduli langsung saudara-saudara kita di tempat-tempat yang lain, terutama di tanah Arab yang teruk dihina hari ini. Mereka campak bola. Berapa ramai ambil peduli tentang bola, tapi berapa ramai ambil peduli Palestin sepanjang 60 tahun. 60 tahun hampir 60,000 ataupun 50,000 orang kena bunuh.
Tapi Syria untuk maklumat sekalian, baru 2 tahun. Hampir 50 atau 60 ribu orang kena bunuh. Tak silap tu. Ya. 300 ribu dalam tempoh masa 2 tahun. Palestin 60 tahun, lebih kurang 50 ke 60 ribu orang dibunuh. Tapi Syria hari ni, baru 2 tahun, hampir 300 ribu. 300 ribu dibunuh. Siapa ambil peduli tu? Nampak? Mereka bagi kita sibuk dengan program-program hiburan, Ustaz. Sampai satu tahap kita tak ambil peduli langsung. Masing-masing bersikap dengan sikap anania. Kira aku apapun aku apapun aku Orang bicara tajuk luar negara, orang bicara tajuk Syria, orang bicara tajuk umat Islam, kata PAP ke depa. Tu hal depa, pandai-pandai depa. Kita duduk negara kita, Malaysia, negara kita kan aman. Malaysia masih aman. Dia kan? Ayat tu lalu kita dengar. Dia kira dia daripada atas sampai ke bawah, semua masing-masing fikir diri sendiri. Nak makan, nak hidup senang, nak hidup mewah. Sehingga masing-masing mengabaikan perkara-perkara yang berkait dengan umat Islam seluruh dunia. Sedangkan baginda bersabda, la yu'minu ahadukum. Hadis tu ma'ruf tu. Hadis sahih. Hatta Allahumma salli hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman manusia sehingga dia kasih kepada orang lain seperti mana dia kasih, dia sayang kepada diri dia sendiri. Tapi tangan-tangan tersembunyi inilah yang telah membuatkan kita hari ini mengabaikan terus sahabat-sahabat kita di sana. Sebab itu malam ni, ayah ibu sekalian, kesimpulan yang saya nak ambil sekalian, dah sampai masa untuk kita mulakan kembali ambil peduli tentang masyarakat kita di sana. Mereka juga saudara kita, mereka juga seagama dengan kita. Boleh bantu dari sudut kewangan, bantu. Boleh bantu dari sudut doa, bantu. Boleh bantu dari sudut tenaga, Ustaz, bantu. Kami apa pun tak boleh bagi, Ustaz. Bangun malam angkat tangan minta kepada Allah, ya Allah selamatkan umat Islam di sana. Tu paling kurang sajalah, kalau tak boleh bagi apa-apa lah. Ustaz, saya doa macam tu pun tak boleh, Ustaz. Tu saya hidup pun sajalah. Kasar sikit bunyi kan. Coba kalau itu pun tidak mampu dilakukan, tak payah hidup lah. Mudah-mudahan ya sekalian, satu perubahan perlu dilakukan mulai daripada malam ni untuk selamatkan saudara-saudara kita di sana. Wallahu a'lam. Jazakallah. Kita terus kepada Ustaz Syafiq, insya-Allah. Tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai ringkasan untuk tutup ni, apa yang boleh saya sebut adalah semua yang disebut oleh panel tadi tu, kemuncak daripada penyelesaian yang kita boleh hadapi adalah yang pertama adalah ilmu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu yang jadi tonggak dia tu. Ceramah forum okey. Sebab apa? Dia mencetuskan semangat kita. Macam Pepsi. Kocak tu, Mirinda tu buka, kabam, semangat ni. Malam ni kalau isi borang nak pergi Syria ada tapi semangat ni tengok ni. Kan tak ada juga. Semangat ni. Dengan nak tolong Islamnya, dengan nak buatnya. Semangat tu akan hilang bila? Satgi bila duduk kedah, satgi dia hilang. Lagi kita nak makan kan? Sembang pergi sembang main, satgi salam-salam dia hilang, semangat tu akan hilang. Nak maintain semangat tu dengan apa? Yang pertama, kuliah pengajian ilmu kita mesti bagi mantap, bagi kita faham. Bukan agama sekadar ada function. Nak bersunat, nak cerai, nak menikah, nak kahwin lain, silap kahwin di Siam, cari orang. Ada bukan yang tu je. Agama dia seluruhan. Bukankah main malam Jumaat, main baca Yasin saja selesai aku Islam dah. Tu Yasin tak main tu. Hak tak apalah masuk dalam ngaji. Hak jenis tunggu dengan motor di luar, pet gitu. Bagi ayat Yasin dia belah gitu ya. Tak pergi lepas isyak, pet dia main ambil gitu ya. Saya kata esok ayat tu masuk syurga hang duduk luar ya. Ayat tu syurga, ayat tu kata, dia kata awak lah ayat hang duduk dalam syurga, ayat tu kata hang tu dia lah. Samdus sembahyang tak main. Main hantar ayat saja. Lala ayat masuk syurga, hang tak masuk syurga. Aku tu macam pen tu lah untuk mengaji tu. Pen tu letak dia mengaji, letak dia mengaji. Lain pen tu masuk syurga. Hantar mengaji pun marah producer buat pen tu. Tak apalah dia bantu kita. Jadi nak abang kata apa? Ilmu tu kena ada. Kalau tak ada, dia timai merepek banyak benda lah. Beli kereta baru, parking, ambil ayam kolam masjid, tuang kabung awak. Tak lagi accident je lah. Dah hang bawa je plastik main accident lah. Siapa ajak hang ambil yang masjid orang wakaf untuk ni apa ambil uduk cuci kereta hang? Ni bukan car wash. Dah mereka kata tak apa. Mereka siapa? Ada kawan-kawan kata tak apa. La ilaha illallah. Sebab apa? Kekangan ilmu yang ada dalam diri kita hari ni menyebabkan banyak benda yang mudah nak dapat pada kita tak dapat. Dia main merepek. Okey lah. Mula ayat 30 juzuk cantik dah. Ni bulan puasa nak main tengok koitat 30 juzuk.
Kuih tak 30 juzuk, seronding 30 juzuk, kuih siput 30 juzuk, muruku 30 juzuk, habis 30 juzuk semua. Hak baru ni mayak 300 juzuk. Sekali dengan Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, sekali dia gabung semua, ambil hang semua baca aku tu. 3 hari tak tidur baca, sampai terlena-lena tidur, bangun baca pula. Sebab apa? Nak bagi laku ayat tu, tahan lagi ayat. Dia main merepek kereta 30 juzuk, sport rim 30 juzuk. Dah hantu perang ni bagus dia sport rim 30 juzuk. Dari tu pun pening kok mana pula main sport rim 30 juzuk. Sebab yang pertama adalah ilmu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah akhlak kita sendiri sebagai orang Islam yang kita nak tunjuk supaya apa? Yang pertama, sesama Islam tu kita ada ukhuwah yang betul, dan sesama orang bukan Islam pun kena tunjuk akhlak yang baik. Kita heran orang bukan Islam di UK menuju nak menjadi negara Islam. Sehingga orang-orang di Islam di UK, pemimpin-pemimpin dia di UK risau. Dia buat macam-macam peraturan. Jangan pakai niqab, jangan pakai purdah, tak boleh buat ni, tak boleh buat tu. Dia halang satu-satu orang nak buat benda Islam supaya dia tak mau nak main takut macam tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala lahir manusia-manusia yang berjiwa besar untuk Islam. Rashid Rikas, kalau tuan-tuan pernah dengar nama dia, seorang billionaire usahawan Islam di sana. Apa dia kata? Mana-mana wanita Islam yang ditangkap, yang dikenakan denda atas hang nama amalkan Islam atau memakai tudung dan purdah dan niqab dan sebagainya, saman tu bagi kat aku, biar aku yang bayar. Bukan kata orang UK kalau kena saman, seluruh dunia orang perempuan kalau dilaksanakan peraturan macam tu seluruh dunia, kemampuan kewangan yang Allah bagi kat aku akan bayar saman untuk seluruh perempuan dalam dunia ni yang dikenakan tindakan untuk bayar apa? Untuk pakai niqab. Ini Rashid Rikas, seorang manusia yang jiwa dia besar nak tolong Islam. Lepas tu hari ni kita tengok tang mana boleh tolong Islam, kita tengok. Ni, orang duk buat rakaman ni. Abu Khadijah studionya dengan Khalif TV-nya dengan kita punya apa zon kuliah apa semua ni. Bukan orang bayar kat mereka ni. Bukan orang duk bayar mereka, sponsor mereka beli kamera, beli sendiri. Tu pun kena maki lagi. Macam-macam cerita tu ada. Tapi dia guna apa yang dia boleh tolong Islam, dia tolong Islam. Dia pandai dari segi IT, dia tolong Islam. Hari ni berapa banyak pahala manusia yang view seluruh dunia, Allah bagi pada siapa yang bertanggungjawab nak buat benda-benda betul. Sebab tu akhlak kita kena jaga bagi elok. Jangan akhlak kita ni kita kata bukan dalam masjid je akhlak tak. Seluruh mana tu sunnah Nabi Islam lah tu. Walaupun kita naik kereta buang sampah, anak kita buang, lepas minum air kotak dia buang, tu Islam lah tu. Kita kata tak apalah buang air ni kereta tengah jalan. La ilaha illallah. Islam ada di situ. Kita pergi pasar raya, kita beli barang, silap beli sos tomato. Kita tak mau, tengok isteri ambil, kita ambil dua-dua dalam raga dah. Hampir ambil, pergi letak balik di tempat sos tu. Hanya dengan sumbat di beras. Ada perangai jenis Samdul ke tu? Berambak ada jenis dia malam itu. Siapa sos dua pula? Dia bubur celah Pampers. Lagi tengok, saya banyak kali dah jumpa kasut dalam tempat aiskrim tu. Ambil tu, kasut budak siapa ni? Dia malas nak letak. Dia tengok kiri kanan tak ada. CCTV je, dia bolam tu, dia tutup. Dia tanam kasut tu, dia belah betul je. Tu akhlak lah tu, perangai tu. Bukan Islam. Dia apa? Yang masjid surah dah. Keseluruhan akhlak tu ada. Sehingga menyebabkan orang bukan Islam, dia akan tertarik nak main ke agama Allah SWT. Sehingga persepsi dia berkaitan dengan Islam akan hilang. Sebab tu, walaupun jutaan tangan-tangan jahat buat terhadap Islam, dia nak tunjuk kata Islam tu jahat. Allah zahirkan Islam melalui apa? Luar negara Allah zahirkan Islam. Hang tunjuk benda tak elok pada Islam, tapi hari-hari hang tak mau Islam berkembang di luar negara, di negara kita belah-belah sini, tapi Allah dengan kudrat dia nak buat kata hidayah ni macam cahaya, macam ayat, hang tak boleh halang. Orang dia sendiri masuk Islam hari-hari. Orang dia sendiri dedahkan apa yang berlaku. Setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan manusia-manusia yang jiwa dia nak tolong Islam di negara dia, di tempat dia, yang dia tak boleh buat apa. Macam Fir'aun, walaupun dia rancang macam-macam nak bunuh Musa AS, Allah dengan kehebatan dia biar Nabi Allah Musa membesar dalam rumah dia, dalam pandangan mata dia, dengan wang ringgit dia, sehingga dia hampir-hampir digelar kepada apa? Anak angkat, dan Nabi Allah Musa AS bebas masuk keluar dalam istana. Allah ajak pada kita, hang hebat terang mana, tapi kudrat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh halang. Satu terakhir saya nak kongsi dengan tuan-tuan, satu idea yang sangat menarik. Saya dapat satu call daripada satu masjid di Pulau Pinang. Dia kata, Ustaz, kita nak buat tazkirah pukul 5 pagi, dia kata. Saya kata, tazkirah apa? Yang mulai kata, tazkirah saja Ustaz main. Saya kata, 5 pagi ada apa? Rupanya apa dia buat? Masjid tu
Di luar masjid tu, di pekarangan masjid tu, dipasang skrin besar. Siapa sahaja anak muda nak main tengok bola malam tu, main. Dah hampa minat kan, ke sini kan, tak apa. Kita guna jalan minat mereka tu, tarik mereka ke arah Islam. Habis main bola tu, atau sebelum main bola, dan celah-celah orang duk berhenti saat tu, rehat tu, okey, tazkirah saat 10 minit, 15 minit, duduk ingat kita kena jaga semayang subuh. Ringkas, budak-budak muda dia bukan mau lama ceramah ni. Macam tuan lama pun duk usia atas bawah dia ni, bila nak berhenti dah ni. Aku dah meluat dah ni, ceramah panjang lah dia, aku dah lengur ni. Hang tak apa, duk atas kursi, aku jenuh, duk belakang kamera, hang tak apa, duk depan kamera. Jadi, ambil peluang. Oh, bagus, saya kata. Tu beberapa benda yang boleh kita buat. Yang dua yang saya apa? Yang pertama ilmu, yang kedua akhlak. Gabungan dua benda tu ada, insya-Allah kita tengok perubahan bukan pada diri kita. Kita nak apa yang terbaik untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana kita boleh korban dan turun pandang untuk Islam, apa sahaja walaupun sekecil sumbangan untuk Islam, kita bagi, kerana semua itu ganjaran walaupun kecil tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah benda yang besar. Wallahu taala alam. Jazakallah. InsyaAllah Ustaz, 2 minit. Okey, jazakallah khair. Naknya banyak dah yang ada panel dah lepas. Jadi ni penutup. Jadi penggulungan, yakni apa yang kena ada berdasarkan satu dalil ayat Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahu azim. Allah sebut dua jenis golongan yang Allah angkat darjat mereka. Yang pertama yakni manusia yang beriman kepada Allah. Tuan muslimin muslimat, disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di antara 4 benda yang kena ada pada seorang manusia, tak kira muda, tua ke macam mana pun, mesti kena ada. Yang pertama, kena beriman kamu kepada Allah. Inilah asas tunjang yang paling penting. Kalau mengaku, kalau kamu nak kepada syurga, kalau kamu mengaku kata kamu Islam, maka kena ada iman, kena ada akhidah, kena ada tauhid, tuan-tuan. Maka tuan-tuan muslim muslimat, kita cek tengok akidah kita sekarang macam mana. Diuji dalam kepelbagaian bentuk. Maka mau tak mau kena perkemah bagi elok. Kita nak lawan dengan orang tuan-tuan. Kalau nak lawan boxing, mesti kena ada ilmu boxing. Tak boleh main atas tu main silat caplong tuan-tuan, mampu kena sondai bawah itu kan. Tak boleh naik atas tu dia main buat makyong dia kata hang ti lawan tak reti makyong boleh tak lawan. Mampu tuan-tuan kena ribut. Maka nak berlawan dengan orang kena ada ilmu tersebut. Sebab tu baru ni kita tengok mereka upload satu gambar, satu Facebook, satu video kangaroo lawan dengan manusia. Tuan-tuan tengok. Mereka boh dekat kangaroo tu geluh biar seorang peninju tak ambil orang Taman Sembilan atau dilawan ni, ambil kaki peninju ni. Bubuh dalam stage tuan-tuan lawan. Hebatnya, walaupun orang tu hebat, kangaroo tu lagi kemas. Kawan ni tumbuk sekali, kangaroo balas 2 tuan-tuan, kemas tu. Nak kata apa? Walaupun dia hebat, ada lagi yang lebih hebat. Dalil kata kalau ambil hak tak reti lawan lagi kena teruk. Hak pengadil tu pun kangaroo tu tumbuk kali tuan-tuan. Tak payah tengok lepas dia lagi tengok kangaroo vs human. Allahu Rabbi. Maksudnya lah di antara akhir zaman ni dengan fitnah yang banyak. Analogi mudah tuan-tuan, kita beli laptop, kita beli handphone yang canggih. Maka antivirus yang kena ada dalam tu juga mesti kena canggih. Kalau laptop i7 tak boleh pakai jadi antivirus yang 1998. Beli yang 1998, dia pun bagi free je. Dia kata hang tolong ambil free lah. Hang ambil aku bagi duit pula. Kita pun ambil boh lah laptop. Boleh tahan lah laptop kita? Tak boleh tuan-tuan. Virus tak bengong-bengong ke. Hantar hak askar cak ayamnya. Mampu dah laptop kita. Apatah lagi kalau dia hantar trojan, hantar worm, hantar hak kemal-kemal, lagi kena. Handphone kita beli mahal-mahal, kita mesti ada protection yang kemal. Maka protection bagi manusia itu adalah iman kita tuan-tuan. Maka kalau kata nak beriman, mestilah ada amal yang kita kena buat. Amal tu apa? Tu amal soleh yang kita buat tuan-tuan mai malam ni. Inilah amal soleh. Mudah-mudahan Allah angkat sebagai satu benda yang menjadi satu dalil untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala satu hari nanti. Kita mai malam ni, saat lagi balik pula, saat lagi kita semayang isyak pula, menjadi dalil. Itulah amal kita yang menjadi dalil untuk kita beriman kepada Allah. Nah, maka kerja buat al-amal ni kerja buat kita. Maka tuan-tuan kita tengok dengan ujian yang banyak, maka kita kena mempelbagaikan kaedah untuk tarik mad'u. Semua yang ada dalam ni adalah da'i yang mengucap kalimah la ilaha illallah adalah pendakwah. Bukan 3 orang, 4 orang depan ni saja, dak, semua. Tengok pihak media dia gunakan kaedah media. Berapa orang dah saya pergi di Kuala Lumpur, dia telefon, dia kata, "Ustaz, kami ni 4 orang baru mengucap kalimah la ilaha illallah." Hasil daripada tengok video-video di
Facebook, tengok video-video di YouTube. Daripada mana? Daripada Zoom kuliah, tengok Ustaz Fawaz Makjan, tengok Ustaz Wadi Anwar, tengok Ustaz Syamsuri dan sebagainya. Allahu Rabbi, tuan-tuan, masuk Islam. Asyik daripada mana? Ni, hak duk bersila empat ni. Bukan orang bayak mereka, tuan-tuan. Siang dengan kerjanya, malam mai pula. Maka gunakan kaedah. Jangan kita menyangka kita dah menang tanpa kita turun ke lapangan. Jangan kata, oh dia tengok malam ni ramai, di sana ramai. Lagi kita tak turun sama, jangan kata menang. Kalau nak main bola, tuan-tuan, dia kena masuk kawasan lawan. Dia. Kalau main tempat sendiri, ya, kita tengok pemeluat. Dia main bola, tuan-tuan. Malaysia lawan dengan Jerman Piala Dunia tahun 2018. Nampak tunggu, insya-Allah masuk. Belasah berapa aku tak tahu. Lawan, contoh, kalau lawan ni, tuan-tuan, dia mesti pemain Malaysia ke pemain Jerman, dia mesti masuk tempat lawan sebab matlamat dia satu dia. Dia mesti nak menang, nak pada gol. Tapi kalau main duk lawan sama sendiri tak jadi. Oh, nah Helmi Adan abis ni Apek panggil nama dan apa dah. Kiper Malaysia. Jangan buat warak sangat sampai tak kenal so. Tak kira lah. Oh, penjaga gol Malaysia memberikan bola kepada Mahali Jasuli. Mahali Jasuli memberikan bola kepada Badrul Bahtiar. Badrul Bahtiar memberikan bola kepada Safi Ali. Oh, Safi Ali merembat tepat kepada penjaga gol Malaysia. Cantik kawalan pemain Malaysia. Boleh kita itu tak? 90 minit dia lawan tendang sama sendiri. Patut kita nak kata cantik ke macam tu? Tak cantik, tuan-tuan. Silat penonton terjun pergi terajang mampu ni. Apa ni kami main sampai ke Perancis, Rusia ni kami bayar tiket. Lah hampa duk main sama hampa duk seronok. Jaga gol ni berguling tung sampai tu ke pengadil. Pengadil kata, wah jom sangat over sangat ni. Dia tangkap bola. Padahal back pasal ingat dia. Mana boleh macam tu, tuan-tuan? Maka itu juga amal kita. Maka semua ni pendakwah, carilah kerja buat yang kita boleh sumbangkan dalam bentuk apa kaedah pun. Ilmu tetap kena ada. Nak beramal mesti kena ada ilmu. Cantik dah susunan yang Imam Al-Ghazali buat ni, tuan-tuan. Kamu beriman, mestilah kena ada amal untuk kata kamu beriman. Kamu nak kata kamu beramal, maka mestilah ada dalil kepada ilmu baru kita boleh buat. Mesti masing-masing kena ada ilmu. Nak lawan antivirus kita kena kuat sebab virus tu kuat. Lah ni tengok tuan-tuan, orang yang bukan pada bidang dia mula bercakap. Tanya hukum Allah, tanya pada artis yang tidak pakai tudung, memang dia akan jawab merapu. Ni tuan-tuan, ni akhir zaman ni. Maka yang main malam ni kita pun sama-sama lah kita pakai main. Sebab ujian yang nak main pun banyak. Jadi bukan ahli dia bercakap ni, tuan-tuan, dia jadi mabuk. Boy minum yang ketum banyak ni. Dia pening, tuan-tuan, cakap merapu. Kalau orang nak panggil saya pi ulas bola sepak, tuan-tuan, mampu tuan-tuan, jenuh jam. Dia kata, Ustaz Yusra, kami nak jemput untuk liputan final Piala Dunia Brazil lawan Jerman, contoh. Sebab saya sokong Brazil, jadi saya abang Brazil masuk final. Dia kata, Ustaz boleh tak mai tolong komen? Kata saya tak apa, kalau hampa nak jemput sangat boleh. Kita pun pi. Saya duduk dengan Hasbullah Awang. Jadi Hasbullah Awang bidang dia, tak ada masalah, dia bercakap. Oh, dia komen-komen. Jadi saya agak-agak saya nak cakap apa nanti. Hasbullah Awang komen-komen, pum, Neymar sepak kena palah. Oh Ustaz, apa komen Ustaz Yusra? Agak-agak saya kata apa? Itu telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah sebut dalam Quran? Bukankah Nabi SAW telah menyebut sebelum manusia dijadikan, telah ditakdirkan segala aturan kehidupan kita daripada sebelum kita lahirkan? Maka dia juga, Neymar itu, walaupun dia kafir, tapi dia juga berkehendak untuk sepak masuk dalam gol. Tapi perancangan Allah jauh lebih baik, tuan-tuan. Kalau saya komen itu, tuan-tuan nak dengar tak? Sonok dah dengar itu? Memang tak sonok lah sebab saya bukan bidang dia. Tak sodok panggil, memang kalau cakap dia jadi merapu. Maka sama dengan law. Maka kita nak lawan pada orang yang mana mereka ini ada masalah akidah, maka kita mesti kena ada ilmu akidah. Dia ada masalah dalam masalah fiqh, mesti kena ada dalam ilmu fiqh. Kita kena ada ilmu tersebut. Maka mesti kena, tuan-tuan, mau tak mau mesti kena cari jugalah. Walaupun kita bukan, dia kata saya bukan ustaz. Hang kena start lah. Kalau dia kata saya cikgu besok pun kamu kena berkemas bab-bab yang fardu ain. Ni benda-benda fardu ain ni. Orang tak tanya kamu bab nak taukil hadis, orang tak tanya kamu bab tafsir ayat-ayat yang besar dah. Orang akan tanya masalah-masalah yang biasa. Maka semua dalam ni juga adalah pendakwah. Maka carilah kaedah yang boleh kita sumbangkan. Bilal bin Rabah, bukanlah dia buat satu benda yang besar sehingga benda Allah janji pada dia syurga dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj.
Sekadar dia cuma buat semayang sunat, sunat wuduk tuan-tuan. Menangis dia tuan-tuan, seronok sebab Nabi janjikan dia syurga. Tidak buat benda yang besar, tidak menyertai peperangan-peperangan yang besar. Seorang sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'az, seorang sahabat yang berkulit gelap daripada Bilal bin Rabah, dalil bila mana dia melamar ramai orang perempuan di kota Madinah, semuanya menolak. Bila menolak ni tuan-tuan, dalil kata dia ni orang tak tahu apa nak handsome lah contoh. Dia masuk Islam berumur 31 tahun dan dia syahid pada umur 37 tahun tuan-tuan. Tapi dalam 6 tahun dia berada dalam Islam, waktu mana dia syahid dalam medan perang ni tuan-tuan, bergegar ala arash Allah. Nabi sebut dalam hadis, para malaikat pakat turun nak tengok jenazah dia tuan-tuan. 6 tahun je dalam Islam. Kita berapa tahun dalam Islam ni tuan-tuan? Tambah you nak main 1 bulan, yang buat sikit dapat banyak. Sedekah bulan Ramadan seolah kamu mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat bulan Ramadan seolah-olah kamu 70 kali ganda. Buat keluar 1000 macam 70,000. Nak buat keluar 1000 per kapita tahunan kena ada 40,000. Nak buat keluar 70,000 tuan-tuan zakat, mesti kena ada lebih kurang tahunan kita. Kalau 25% dekat 2 juta. Betul Ustaz? Dia buat zakat lagi dia tengok haram. Ustaz ni mampu ni. Mampu aku. Lebih kurang tu tuan-tuan. Kena buat keluar 70. Tapi bulan Ramadan Allah gandakan, buat sikit dapat banyak. Kita tuan-tuan mana ada kerajaan atas muka bumi, buat sikit dapat banyak. Kita pergi kerja sejam ya. Lepas tu balik. Ataupun kerja 2 tahun. Lepas tu pencin. Kita berhenti kerja. Lepas tu nak pada pencin yang macam jurusan A. Tak dapat. Kita pun buat mogok depan dia kat Putrajaya. Report di QPAC. QPAC tanya sebab apa? Saya nak pencin yang banyak. Okey tak apa, kami akan cari peguam. Lepas tu dia pun buka kes. Tanya kamu kerja lama mana? Aku kerja 2 bulan dengan syarikat tu. Agak-agak QPAC nak buat apa kita tuan? Kerja 2 bulan nak pencin macam kerja 30 tahun tu. Maka tak ada kerajaan boleh melainkan kerajaan Allah Subhanahu. Khaninya Allah, Maha Kayanya Allah, bagi banyak, tidak bersifat pada kekurangan. Adapun manusia, walaupun jutawan, hartawan tak ketahuan pun, ada 10 bilion, bagi sekupang tetap akan ada kekurangan. Tapi Allah tidak. Dalil Nabi sebut dalam hadis, bagaimana orang yang paling miskin duduk dalam syurga Allah. Allah bagi tanah pada Rasulullah Yaman ke Syria, lebih kurang 100 km tuan-tuan. Bagi 70 orang bidadari. Oh jam. Tak payah minum tongkat Ali dah. Tapi 70 orang boleh steady lagi. Dia bukan macam kartun. Tak yang segok-segok ni. Bukan jenis pakai produk terlajih. Tangan putih, tangan muka hitam. Tak ada. Semua jenis segok tuan-tuan. Bidadari Allah Rabbi. 70 orang. Kita lah kaya tara mana pun seorang yang depan ni. Semua ustaz Halil. Seorang tu lebih. Tak apa tak. Halil semua sama ni. Kaya kita hebat, misal nak. Tapi kadang-kadang seorang juga. Tapi nu yang paling miskin dalam syurga Allah 70 orang. Allah bagi pada dia satu istana yang dibuat daripada emas. Subhanallah. Maka dia menyangka dialah yang paling kaya tuan-tuan. Padahal dia yang paling papa sekali. Yang paling miskin. Subhanallah. Ni kata kerajaan Allah. Ke tuan-tuan kita carilah. Tidak ada solusi yang terbaik melainkan kita memperbaiki diri kita. Maka insya-Allah ummah itu akan terbaiki insya-Allah tuan-tuan dirahmati Allah. Dia nak rasa sekadar ni insya-Allah yang baik itu semua daripada Allah. Segala kelemahan atas kedaifan ilmu sendiri. Cuma tuan-tuan saya nak minta kalau boleh tabung tadi bergerak lagi sekali tak apa. Sebab tadi tabung bergerak ada orang buat lena. Jadi sebenarnya duit bantuan tu Anas Sabak dah ada dah sebenarnya. Dah ada dah duit tu, cuma duit nak sampai bantuan tu hilang. Jadi bila hilang pergi report ni tuan-tuan, mereka kata ada dekat masjid jemaah masjid Taman 9 hak main malam ni. Tak je tuan-tuan tengok dalam poket tuan-tuan. Maklum cek dalam beg maklum. Hak tu duit jemaah tu tuan-tuan. Bagi balik. Tak bagi tuan-tuan buruk siku pendek umur tuan-tuan. Ditanya oleh Imam Ibn Hajar. Anak murid dia tanya pada tok guru dia, apa kebaikan orang kafir bersedekah? Orang kafir, bukan orang Islam lagi, orang kafir bersedekah. Maka kata Imam Ibn Hajar, kebaikan di akhirat tidak ada, tapi kebaikan di dunia ni ada. Apa? Yang pertama, panjang umur atau dijauhkan daripada bala dan dimurahkan rezeki. Orang kafir sedekah boleh banyak tuan-tuan, apatah lagi orang Islam. Maka rebut tuan-tuan malam ni, jangan bagi banyak. Sani dah habaq dah, tak mau banyak. Cuma bagi seorang 100 malam ni selesai dah kerja. InsyaAllah misi iman kali ni, kalau tak yang selepas sebelum ni bawa 1 juta, kali ni malam ni saja kutipan kalau boleh sampai 1 juta kemas tuan-tuan. Saya bagi tambah lagi 300. Jadi banyak dah. Jadi pakai sumbang. Tak bawa duit jangan usah hati, kunci motor tu ada. Atau sayang kunci motor handphone. Pakai tak habis ni handphone atas ni. Banyak handphone cantik-cantik. Handphone bodoh tak mau dah. Handphone jenis punggai anjing tak mau. Ambil handphone cantik-cantik, boh dalam tabung. Tak celui, tinggal. Dermalah dekat mana kita ada tuan-tuan.
Dia tak bagi, tak ada masalah apa, kira kedekut dia. Jadi insya-Allah lah, rokok kita boleh beli, dunia kita boleh cari, tapi ingat inilah jual beli kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi satu amal kebaikan, amal soleh kita. Malam ni kita buat, bila nak ambil? Satu hari nanti bila kita duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita nak terima buku amalan, sampai satu benda dia akan tolong kita tuan-tuan, insya-Allah. Sekian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah diucapkan kepada Ustaz Yaakob, Ustaz Syafi dan juga Al-Fadhil Ustaz Fawaz. Subhanallah, saya kira pada malam ini kita dapat input yang cukup menarik. Ya, mudah-mudahan input ini dapat kita muhasabah sebelum kita tidur. Sama ada tuan-tuan nak bersembang dengan zaujah tuan-tuan, dengan keluarga tuan-tuan, masa nak balik nanti, ataupun tuan-tuan nak fikir balik pada malam ini dan besok hari, apa kita nak buat. Saya bagi satu kesimpulan yang mudah, ini zaman dari kita untuk ummah. Itu bahasa dia. Jangan tunggu bila mana kerajaan nak pergi kepada kerajaan Bashar untuk leraikan masalah ini. Nak tunggu kerajaan pergi kepada Gaza. Nak tunggu kerajaan buat segalanya. Ataupun nak tunggu NGO. Nak tunggu orang ni, nak tunggu orang tu. Tidak. Ini zaman dia, zaman kita. Jadi sentiasa bagi tahu, ini daripada aku untuk ummah. Kerana aku peduli akan ummah. Senantiasa bagi tahu kepada diri kita, keluarga kita, kita kena buat persediaan. InsyaAllah, lanjutan daripada program pada malam ini, seperti yang Ustaz kata tadi, apabila sedekah nanti kita buat persediaan, antivirus dan sebagainya, kita akan buat satu lagi majlis ilmu. Nama majlis ilmu itu, ataupun nama tajuk yang bakal kita keudarakan selepas ini, iaitu Malam Pertama di Alam Barzakh. Jadi tuan-tuan, sama ada tuan-tuan boleh dapat nikmat masa tuan-tuan hidup, ataupun tuan-tuan akan disiksa kerana kita tak buat persediaan. Jadi insya-Allah, terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir, ibu ayah, alim ulama, para imam, hadirin yang hadir semua. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada penonton yang bersiaran daripada tadi. Kita tengok viewer semakin lama semakin naik. Ada daripada zon kuliah yang tengok daripada Puchong, daripada Selangor. Khalif TV juga ada yang tengok daripada Perak, dan ada tengok daripada Mesir. Subhanallah. Tuan-tuan hari ini tak payah tengok, tuan-tuan tengok live. Moga-moga Allah bagi segala keberkatan untuk bulan Ramadan dan Syaban ini, malam ini jadi saksi. InsyaAllah kita bersaudara, kita peduli akan ummah. Jazakallah, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk, yang lemah, yang terkasar bahasa itu daripada kami. InsyaAllah kami akan perbaiki. Dan jangan lupa malam ini selepas kita solat Isyak, masjid telah menyediakan menu nasi mandi ayam. Kita akan makan secara berjemaah, InsyaAllah. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.